Sriwijaya. Dalam bahasa Sanskrit, Sri ialah cahaya atau bersinar dan Wijaya bermaksud kejayaan. Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang terkuat wujud pada abad ke-7 berpusat di Palembang, Sumatera. Keberadaan kerajaan ini diperoleh daripada catatan rakyat Cina yang bernama Ai Qi yang telah mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan untuk mendalami agama Buddha dan pelajari bahasa Sanskrit sebelum meneruskan perjalanan ke Melayu Jambi. Apabila Ai Qi tiba di Sriwijaya, kerajaan ini sudah pun mempunyai sistem sosiopolitik dan budaya yang teratur dan sudah diikutkan sebagai pusat pembelajaran bahasa Sanskrit dan agama Buddha yang terbaik di Asia Tenggara. Perkembangan kerajaan Sriwijaya dilakukan pemilik kerajaan keturunan mengalami zaman kejatuhan yang boleh diasaskan sejak abad pertama sehingga kembang pada pertengahan abad ke-6 Masehi. Antara faktor perkembangannya juga ialah hubungan perdagangan. Satu sistem hubungan perdagangan melintasi Laut Cina Selatan pada masa yang sama. Hubungan perdagangan yang menunjukkan telah dijalin antara pelaut-pelaut Melayu dan pedagang dari kawasan Asia lainnya. Kemerosotan kerajaan Sriwijaya berlaku pada akhir abad ke-14 apabila perdagangan antara bangsa Melayu merosot. Pendapatan yang diperolehi daripada perdagangan yang kuat menurun. Seterusnya akan menjadi hilangan kostum. Pada abad ke-12 dan ke-15, pertambahan perkapalan Cina berlaku akibat sistem perdagangan putih kesannya melemahkan empayar Sriwijaya. Saya Malaysia binti Ismail akan menerangkan tentang sejarah, kemunculan, perkembangan dan kemerosotan kerajaan yang seterusnya iaitu Kerajaan Aceh. Dari segi kedudukannya, Kerajaan Aceh terletak di bahagian Sumatera Utara Indonesia. Boleh dikatakan bahawa Kerajaan Aceh terbahagi kepada dua bahagian iaitu Aceh Kecil dan juga Aceh Besar. Pada peringkat pertama, Aceh hanyalah merupakan kerajaan kecil yang setara dengan kerajaan-kerajaan kecil yang lain seperti Daulak dan juga Samudera Pasai. Kerajaan Aceh Kecil dijelaskan telah berakhir semasa zaman pemerintahan Sultan Alauddin Syamsul Shah iaitu sekitar pada tahun 1497 hingga 1511. Aceh dikatakan mula menjadi kota pusat kerajaan selepas kemunduran kerajaan Samudera Pasai di ekoran kerana kekuasaan Portugis. Dan perkembangan Aceh ini telah dimulai oleh Sultan Alauddin Alim Wayat Shah iaitu putera kepada Sultan Alauddin Syamsul. Puncak perkembangan kota Aceh boleh dikatakan berlaku sekitar abad 17 Masihi iaitu semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ini kerana kejatuhan kerajaan Melaka ke tangan Portugis telah menyebabkan para pedagang memilih Aceh sebagai pusat perdagangan yang baharu. Kegemilangan zaman Aceh ini diteruskan oleh Sultan Alauddin Wayat Shah Al-Qahar. Kekuasaan Kesultanan Aceh di dalam dan di luar negeri telah mencapai puncaknya semasa berada di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda iaitu pada tahun 1607 hingga 1636. Selepas kemakatan Sultan Iskandar Muda, Aceh mula mengalami kemerosotan di mana wujudnya 3 federasi para pemimpin untuk melindungi kepentingan masing-masing.
Perlak ialah sebuah kerajaan Siam yang pertama di Nusantara yang terletak di Perlak, Aceh. Perlak merupakan sebuah daerah di pesisir timur daerah Aceh dan daerah utara Pulau Sumatera. Raja dan rakyat penduduk daerah negeri Perlak ialah keturunan daripada Maharaja Pohila Shahenui dan keturunan daripada pasukan-pasukan pengikut Islam. Ketika rombongan Nahkoda Khalifah pada tahun 173 hingga 800 Masihi, Perlak telah pun menjadi sebuah pelabuhan yang dikunjungi oleh para pedagang dari China, Maluku, India dan Arab kerana ia terletak di laluan perdagangan utama selain rempah yang dibawa oleh perdagangan Maluku di utara Sumatera yang terkenal dengan wangian kapur pada tahun 184 hingga 888 Masihi telah menggugat kestabilan politik Perlak yang beraliran Syiah sebelum para ulama yang dibawa dari Parsi dan Arab ke Perlak untuk mengajar di daerah tersebut telah menyebarkan kefahaman Sunni terutama kepada keluarga Muhirah. Saya akan bentangkan tentang Kerajaan Delhi. Okey, seperti kita tahu Kerajaan Delhi berkembang bermula selepas kejatuhan Kerajaan Haru ataupun Aru. Pada ketika itu, Kerajaan Haru atau Aru mengalami kemerosotan sekitar 1200 Masihi. Namun begitu, ini memperluaskan jajahannya. Pemerintahan Kerajaan Delhi mengawini daripada kerabat diraja lalu memperoleh seorang anak lelaki yang bernama Gochah Pahlawan. Pahlawan mentadbir Kerajaan Delhi pada tahun 1609 Masihi. Kegemilangannya dapat dilihat apabila Gochah Pahlawan memperluaskan jajahannya melalui menjajah beberapa kawasan. Namun begitu, beliau memperkenalkan sistem datuk berempat, menafikan keunikan Kerajaan Delhi dengan kegemilangannya dalam sektor perdagangan mampu menarik minat pengaruh luar untuk datang menceburi sektor perdagangan tersebut. Hal ini jelas menunjukkan kerajaan tersebut berkembang dalam sektor perdagangan serta keunikannya dalam membina sebuah istana yang dikenali sebagai Istana Maimun jelaslah menunjuk kewujudan kerajaan ini kian pesat membangun pada era setelah kegemilangan dikecapi oleh Kerajaan Delhi akhirnya membawa kepada kemerosotan apabila campur tangan kuasa asing berlaku dalam kerajaan tersebut. Hal ini jelas dapat dilihat bahawa pada ketika itu kuasa sultan menjadi berkurang dan beberapa jawatan penting dihapuskan. Seperti kita dapat lihat, kemasukan asing juga antara faktor menyebabkan kemerosotan kerajaan Delhi. Itu semua, saya Logo Creation juga daripada ISP Bastamir. Hari ini saya fokus kepada kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung merupakan sebuah kerajaan Melayu yang lama wujud pada tahun 1347 sebagai pusat pemerintahan Raja-Raja Minangkabau. Adityawarma dipercayai menubuhkan kerajaan ini. Beliau merupakan putera dari pembesar kerajaan Majapahit. Adityawarma juga mengawal perdagangan emas di Sumatera dan serta menguasai rantau Sumatera Tengah antara tahun 1387 dan 1375. Kerajaan Pagaruyung ini mempunyai Cak Muhur yang dikenali sebagai Sultan Tanggal Alam Bagagar dari Pagaruyung iaitu dalam tulisan Jawi. Bahasa yang sering digunakan dalam kerajaan ini ialah bahasa Sanskrit, Minang dan bahasa Melayu. Maharaja Sultan juga dikelar sebagai Yang di-Pertuan Pagaruyung, Raja Kecil. Selain itu, faktor-faktor perkembangan kerajaan Pagaruyung merupakan pengaruh Hindu Buddha, pengaruh Islam dan sebagainya. Kekuasaan Raja Pagaruyung menjadi lemah pada abad ke-19 semasa menjelang Perang Padri. Oleh itu, Belanda menguasai